Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni kita akan tengok ada sesuatu menarik berlaku di weekly chart. So adakah positif? So adalah pergerakan itu sedikit positif, tapi nanti kita akan terangkan, kita kena berhati-hati juga. Sebab apa? Zul masih lagi berasa kita akan melakukan bear trap. Cuma tak tahu ke manakah higher high ataupun higher low akan dicipta untuk minggu ini. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan untuk tempoh 24 hours semalam. Okay, inilah coin market cap. So kita tengok review dulu. Yang pertama market cap. Okay, market cap berada di 1.39. So semalam dalam 1.4, tapi untuk 24 hour masih lagi melakukan peningkatan. So kalau kita tengok kat sini Alright, so kita tengok ni 1.39. Kita tengok peningkatan sebanyak 0.79%. So paling tertinggi semalam adalah 180 untuk market cap semalam. So ada lagi expected dalam, diharapkan sampai 1.5. So sampai 1.5 tu lebih bullish lah untuk market. Ada kita tengok volume 63 bilion. So pengurangan sebanyak 17.30%. Untuk BTC terus melakukan peningkatan daripada 45 something ke 46.3%. So peningkatan 0.8. So tak banyak berlaku pergerakan semalam, tapi total market sebenarnya keseluruhannya untuk minggu ni meningkat daripada 1.2 ke 1.4, which 200 bilion ringgit dalam market meningkat. So 200 bilion tu meningkat pergi mana? Pergilah ke coin kita, all semua coin, Bitcoin dan altcoin. So kita akan tengok coin yang akan melakukan peningkatan. So untuk Bitcoin, berapakah peningkatan yang berlaku? Untuk Bitcoin kita dapat tengok price 34.5 hampir ke 35k. So harga tertinggi untuk semalam dalam tak silap dalam 35k. So 34.5 untuk recovery sehari semalam 1.6%. Untuk weekly saja, untuk minggu lepas kita dapat hard ke 9.43%. Untuk monthly 8.43%. And then untuk Ethereum untuk semalam sedikit lakukan kejatuhan, tapi untuk weekly sebenarnya dah recovery 14%. Daripada 1.7 ataupun 1.8 itu yang masa BTC drop hampir 29, Ethereum kembali balik hampir 2.2k. Untuk Binance masih lagi struggle untuk weekly recover. So minggu lepas kita tengok dalam 300 lebih, paling tinggi 340, 330. Untuk weekly minggu ni masih lagi under 300. So untuk weekly dia masih lagi belum recover lah, masih lagi deficit dalam 1.13%. Untuk Cardano meningkat, bila kita tengok hampir $1 minggu lepas. So minggu ini kembali balik hari Isnin. So hari ni hari Isnin awal. So 3.25% untuk recovery untuk weekly, walaupun untuk 24 hours malam ada 24 hours malam ada sikit pengurangan 0.51%. Alright, so only untuk malam ada sedikit rate apa ni, percentage rate sebenarnya tak banyak berlaku perubahan. Sebab apa? Semalam ada Bitcoin ada sikit kejatuhan dan naik, so biasalah. Tapi kalau tengok kan ni 24 hours tak ada. Weekly sebenarnya, weekly yang kita nak tengok kan, weekly banyak recover. Antaranya Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP, Dogecoin pun recover kat paling lower tu tengok apa, 17 sen ataupun 18 sen. So almost ke 20 sen, tapi masih lagi weak lah. Cardano ni masih gagal lagi untuk recover lah. Hari tu kena tengok dalam 0.0 lebih best tunggu. Dogecoin ni lebih atas 0.3 tu lebih bullish lah. Kalau Dogecoin berada di atas 0.3 tu expected more bullish untuk Bitcoin. So berada di bawah 0.3 tu expected a little bit bearish lah untuk Dogecoin ni. Okay guys, let's go. Kita contoh nak tengok Matic ni. Matic berapa? Matic harga dah sampai balik $1, almost 90 sen tu another 10 sen. Tapi untuk weekly recovery banyak 13% untuk Matic. So hopefully kita tengok ada peningkatan balik Matic ke hampir sebelum ni performa Matic sama dengan Cardano. All-time high dia hampir 250 sen. So hopefully untuk long term Matic akan melakukan peningkatan lah. Untuk Matic masih lagi fundamental masih okey. Cuma Cardano lebih ke depan lah untuk pergerakan dia. So guys, let's go, kita review technical analysis untuk chart apakah akan berlaku untuk hari ni dan terutamanya minggu ni. Minggu ni kita dah tutup.
Pertama kita akan pergi ke total market. So kita tengok total market sama juga, masih lagi juga expected untuk ada melakui peningkatan, cuma kita ada resistance. Macam juga semalam, sekiranya kita nak tengok peningkatan, stock RSI perlu jatuh bawah. So kita tengok hari ni stock RSI dah pun melakukan kejatuhan ke bawah, dan kita tengok RSI pun dah sikit ke bawah. So now kita ada sedikit potential untuk melakukan ke atas. Daripada adakah akan sampai turun bawah ataupun akan melakukan bounce. Kalau melakukan bounce, the expected price tu akan melakukan another push atas 70 untuk overbought. So kat sini kita akan dapat price kita sampai target di trendline ni. Bila sampai trendline ni sebenarnya kita dah break resistance ni. So agak bullish sebenarnya, dan akan expected ada sedikit correction kat sini sebelum kita breakout ini, ataupun kita akan tengok another rejection yang besar daripada trendline ni ke bawah balik. So tengok apa yang berlaku. Macam cakap, masih belum ada betul-betul confirmation untuk pergerakan ni price yang berlaku. Ada total market macam cakap, sekiranya price itu berada di almost 1.5 trillion, barulah tu expected more bullish ataupun pergerakan kenaikan untuk Bitcoin dan altcoin lain lah lebih drastik. Price itu berada di atas trendline ini. So inilah trendline bullish. So total market perlu break trendline ni. So expected dalam 1.45. So kalau break dapat kepada di 1.5, kita ada sedikit, kita akan dapat petanda confirmation bahawa total market ini melakukan peningkatan. Tapi ingat, sebab apa ini ada berlaku peningkatan walaupun for over dan overbought. Kita tengok di daily, sebenarnya di daily price dah masuk di kawasan 50 ke 70, antara 5 melepasi 50 RSI. So expected untuk ada lagi peningkatan untuk sampai ke 70. And so untuk daily, expected daily ada lagi untuk sampai at least untuk daily kita ada higher high daily. Untuk daily ni price perlu break higher high ini. So higher low ni total market perlu break. So macam cakap dalam 1.45, so itu dalam 1.46. So lebih kurang macam tu dia punya limit tu. Expected tu sekiranya boleh break yang ini, kita paling ambil paling shadow sekali, 1.5, 1.48 trillion. So sekiranya total market dapat berjaya pergi ke price ini, expected adakah akan berlaku breakout. So bila berlaku breakout, dan kita akan tengok sikit rebound, dan rebound ni lah kita akan shooting untuk buy di altcoin ataupun di coin. Kita akan cari position untuk buy long, dan barulah kita akan expected price tu akan melakukan peningkatan kali ini. So adalah ini kan buran yang berlaku. Sekira ini buran yang berlaku, so expected ni bulan adalah bulan 7. So cakap bulan 8, bulan 9, bulan 10. Mungkin dalam bulan 10 kita akan tengok buran yang berlaku. So macam sebelum ni, ada expected untuk at least bulan 10 kita akan melakukan peningkatan. So tengoklah adakah peningkatan itu melakukan di price yang tinggi, ataupun price itu akan buat recover daripada price yang bawah. So mana-mana pun itulah, kita akan jumpa juga recovery Bitcoin ataupun altcoin. So hold je position untuk coin anda, profit akan datang balik lah. Itu untuk total market. So beware lagi, masih berhati. Kita masih lagi wait and see dulu. So lepas kita pergi ke dominan dulu, BTC dominan dalam market. Apa yang jadi? Dominan masih melakukan peningkatan. So kita tengok ni pergerakan yang menarik untuk Bitcoin. Sebab apa? Kita tengok dah ada petanda bahawa sekarang kita tengok ada perubahan trend. Apa perubahan trend? Macam mana tahu ada perubahan trend dalam market? Kita tengok total market meningkat, dominan meningkat, BTC harga BTC pun meningkat. So bila T3 ni melakukan peningkatan ini, inilah kita yang panggil bull run, ataupun untuk kata BTC melakukan kenaikan yang drastik untuk melakukan balik aku kata continuously bull run dia untuk all time high baru. So adakah ini berterusan? Tengok tadi total market hijau melakukan kenaikan walaupun hanya sideways, tapi kenaikan tu hanya nampak lagi pergerakan dia, cuma pergerakannya slow. Dominan melakukan peningkatan, dan tengok kalau di BTC pun kita akan tengok price tu melakukan peningkatan. So inilah tanda-tanda buran yang kita nak tengok, very strong untuk secara pergerakan, tapi masih awal lagi untuk kita cakapkan ini buran. Sebab apa? Untuk dalam total dominan market ni masih lagi monitor untuk daily ni. Daily ada circle triangle. So sekiranya price itu break trendline ni saja, kita akan menyebabkan price itu free fall ke bawah, dan menyebabkan market menyebabkan market untuk BTC pembeli akan melakukan peningkatan yang besar. Sebab apa? Untuk dalam market ni sebenarnya ini untuk sebenarnya dominan melakukan peningkatan. Apa yang saya cakap tadi, market meningkat,
dominant meningkat, BTC meningkat, ini akan menyebabkan harga BTC naik dengan drastik, tetapi altcoin akan suffer lah, akan tak melakukan pergerakan yang banyak. Tetapi sekiranya pergerakan yang macam ni kita tengok dalam market, kita akan tengok market cap meningkat, dan kita tengok BTC akan melakukan dropping, pengurangan dalam dominan dalam market berkurangan. Ini akan tengok apa yang berlaku, harga BTC akan menaik, altcoin juga akan melakukan kenaikan, kemudian kita tengok dominan akan melakukan ke penurunan. So wherever pergerakan up atau pergerakan dominan BTC berkurang atau bertambah, sebenarnya bagus juga, dan tak masalah pun, bagus dalam market. Tapi apa yang penting kita nak tengok pergerakan total market bertambah atau berkurang. So sekiranya total market berkurang, dominan berkurang, kita akan tengok another bear run untuk BTC. So apa pun kita monitor dulu. Ada kalanya untuk dominan dalam market artinya berlaku peningkatan, bagus untuk Bitcoin. Ada kala untuk penurunan bawah pun bagus untuk Bitcoin. Cuma orang kata kalau dominan meningkat ni, lebih altcoin akan suffer lah. Altcoin mungkin tak melaku banyak pergerakan, dan total market tu meningkat dalam ni menyebabkan banyak pembelian dalam Bitcoin. Sebab tu saya cakap portfolio anda lebihkan kepada 50% dalam Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin untuk melakukan kenaikan bila buran tu akan melakukan penaikan yang drastik lah, lebih tinggi daripada kenaikan untuk di altcoin. So lagi kita pergi untuk BTC. So hari ni macam biasa, hari ni Isnin, kita first kita akan tengok weekly candle tu. Tengok weekly candle, apa yang dah berlaku di weekly candle. So inilah weekly candle. So kita tengok EMA kita kat mana. Yang kita ingat bahawa kita dah break 50. So now candle itu kembali balik ke atas kawasan 50. So candle ni boleh tutup lagi, masih lagi dalam 1 jam untuk candle tu tutup. So sekiranya candle tu tutup di atas 50, EMA kita ada sedikit confirmation untuk bull run. Dan kita tengok ini candle merah, ini candle hijau. So inilah jadi bullish engulfing. So expected price itu akan melakukan kenaikan ke atas untuk melakukan bull run. So adakah akan berlaku? Untuk data, yes, ada perubahan juga, ada perubahan market daripada uptrend ke downtrend, tapi masih awal untuk mengatakan itu perubahan. Sebab apa? Ingat di chart ni kita dah melakukan melakukan gap. So kan kita nampak tak? Kita tengok kat sini, kita dah melakukan gap. So nanti tu pergi 4 hours nanti anda akan nampak lebih jelas. So walaupun ini tu nampak seperti bullish engulfing, tu masih lagi belum masuk lagi trade. Sebab apa? Kita akan tengok dulu pergerakan. Kita akan yang risau, kita ada retracement. Kat retracement lah baru kita akan masuk untuk market, untuk buy. So kita tengok dulu apa masih baru lagi, awal hari Senin tu kita tengok masih apa-apa boleh berlaku. Contoh minggu lepas kita tengok hari Senin dan Selasa price melakukan kejatuhan, kemudian daripada hari Rabu Ahad price melakukan kenaikan. Boleh aja minggu ni mungkin dia akan ada hijau 2 tertinggi candle, kemudian untuk hari keturunnya mungkin Rabu depan kita akan ada red candle yang berterusan ke bawah. So masih boleh berlaku. So hopefully jangan FOMO dalam market, tunggu confirmation untuk sebarang pembelian dalam Bitcoin balik. So lain kita pergi ke daily. So daily macam ni, kita tengok pergerakan. So macam tu dekat daily, kalau nak betul-betul bullish untuk daily, kita perlu tunggu price tu at least sampai ke 36 dan break 36. So apa? Kita ada high low dekat sini, high low untuk daily. So expected untuk high low daily tu akan break 36, kemudian buat retracement, barulah kita akan cari position buy situ. Tapi untuk the 4 hours sebenarnya 4 hours masih belum lagi berjaya untuk buat higher high di 4 hours sebenarnya. Sebab tu masih lagi was-was dalam orang kata kenaikan ni. Adakah kenaikan ni orang kata sementara bull trap, ataupun kita nampak permulaan bull run. Kalau permulaan bull run tak masalah, kita tunggu aja, dia akan ada retestment, dan kat retestment lah kita akan buy, dan tak perlu tunggu di bawah 30, kita akan buy wherever di retestment ni untuk pergerakan expected untuk pergerakan melakukan lagi ke atas. So let's go, kita pergi ke 4 hours untuk lebih detail. Untuk 4 hours, ini chart 4 hours, kita tengok price masih lagi belum melakukan higher high. So price masih lagi, kalau ini expected boleh jadi double bottom naknya. Sorry, double top naknya. So double top ni kata strong rejection. Tapi kalau kita tengok RSI, kita tengok sini, kita akan ambil RSI, kita tengok macam mana. Kita tengok ini low, high low ni dekat sini, dan high low ni dekat sini. So kalau kita tengok kat sini naknya price melakukan peningkatan. So ini apa maksud? Ini adalah petanda price melakukan perubahan trend daripada
daripada downtrend ke uptrend. So macam cakap, memang ada betul-betul kita ada petanda untuk bull tu berlaku, tapi belum ada lagi the confirmation. So ini dah ada confirmation untuk RSI. Dan untuk masuk sekarang, adakah untuk masuk sekarang? Tak perlu untuk masuk sekarang. Macam cakap, kita perlu at least kat sini buat higher high dulu. Yes, ini dah buat higher high. Kita perlu sekarang ni untuk ini buat higher high. So bila buat higher ni barulah kita akan tengok confirmation untuk RSI dan chart untuk buat buran. So kita akan expected price akan berlaku rejection, barulah kita akan melakukan pembelian. So untuk ini, expected price tu boleh berlaku naik sampai ke 35, antara ni 35 ke 36 higher high yang kita tunggukan. So kita tengoklah hari ni macam mana. Dan apa yang Zul takutkan sebenarnya adalah di chart ini. Zul akan kurangkan sikit. So yang ni, kita tengok yang ni. Kita akan tengok di chart TME. So yang ni, kita tengok apa yang dah berlaku. Kalau anda nampak tu ada satu candle hijau di atas ni. Untuk candle hari ni, hari Senin buka. So kita tengok ada ruangan gap yang besar. So ini kalau kita lepas, kita balik-balik pada yang lama, kita tengok setiap gap tu akan di close. So ini ada gap, price naik close. So kat sini pun ada gap. Alright, gap kecil, walaupun gap kecil pun price naik datang close balik. So ini gap ini datang close go balik. So untuk gap ini kecil ini, price sentiasa datang balik. Sooner later price tu akan datang balik untuk close. So tengok sini apa yang berlaku. Adakah price tu akan melakukan kenaikan dulu? Price boleh je terus melakukan kenaikan sampai 37 ataupun 42. Kemudian kita ada sedikit weak lah dalam market. Sebab apa? Ini akan berhati-hati. Sebab apa? Untuk walaupun price naik, tapi dalam market masih berhati-hati. Sebab apa? Kita ikut pengalaman, aku kata percentage untuk close balik market ni lah tinggi. So whatever, dia akan adakah close terus ataupun melakukan kenaikan atas dan barulah close bawah dan balik ke naik ke atas. So apapun juga, jangan FOMO, lihat dulu adakah price tu naik, biarkan. So bila price tu datang balik di bawah nanti barulah kita buy. So tambah je dalam market, jangan FOMO. Kalau anda tak masuk dalam market pun tak kisah, modal tu anda still ada dalam poket anda. So anda boleh pakai untuk apa-apa saja. Tapi sekiranya ada FOMO sekarang, buy sekarang, price naik, mungkin price boleh naik, yes anda boleh untung. Tapi sekiranya price tu jatuh dan kat sini baru start buy, baru naik, dan anda akan terus melakukan buran, tu anda akan rugi yang banyak lah. Untuk apa? Rugi aset lah. Walaupun anda beli aset yang mahal, sedangkan kita beli aset di harga lebih murah. So tunggu confirmation, tak masalah. Whatever, walaupun price terus melakukan kenaikan, position buy tu sentiasa ada. Sebab juga beli masa buran lagi seronoknya, lagi pada beran. Sebab apa? Mesti beli masa buran, kita expected more untuk profit dengan cepat, dan kita buat dollar cost average. So tak perlu banyak modal yang kita keluarkan dalam market. So itu untuk 4 hours sebenarnya. Untuk pergerakan untuk sementara ni, apa yang kita tengok, macam cakap, kita masih lagi tunggu. Untuk BTC pun sama juga. Malam dia cakap kita tunggu sekarang ni, RSI dah berada overbought. Apa yang kita perlu tunggu adalah stock RSI. So stock RSI dah melakukan cool down. So kat sini sudah nampak ada petanda-petanda untuk stock RSI untuk melakukan kenaikan. Sebab apa? Yang biru ni almost close, warna merah ni. So kita akan expected akan berlaku seperti ni, cross, dan price itu akan melakukan kenaikan ke atas. Dan expected untuk di sini, untuk di chart, price akan melakukan peningkatan untuk buat higher high. So yang ni dia expected dia akan melakukan breakout ke atas untuk at least buat higher high. So bila ke buat higher high, kita ada confirmation bahawa price itu ingin melakukan perubahan trend. So apa yang perlu kita tunggu? Kita akan tunggu untuk correction retestment. Kita tunggu price untuk retestment, kemudian kat retestment lah kita masuk. So macam mana nak cari retestment? Yang paling cantik ialah kita akan ambil Fibonacci dari bawah ni ke mana higher high yang diberhenti. Kemudian kita akan draw kita punya box support, iaitu Fibonacci antara 0.6 dan 0.7 kat sini. So kita akan tunggu at least dalam 31 ke 30k balik untuk price itu jatuh dulu untuk buat higher ni. Ini higher low, kemudian kita buat higher high, kemudian kat sini lah higher high ni kita akan beli. Dan lepas tu kita akan expected price akan melakukan another buran untuk buat higher high yang baru, lebih tinggi daripada kawasan ni. Tinggi sampai mana tak pasti, tapi ada tu punya kawasan target-target antaranya 36, 38 dan 41, 42 yang paling tinggi. So sekiranya berlaku kat sini, kita buat dollar cost average. Whatever price sampai ni kita buy, dia sampai kat sini kita akan jual sedikit, maybe kita akan buat keluar modal, profit kita tinggal. Dan bila dia buat higher high yang baru ini, kita akan tunggu retestment lagi, kita buy lagi, dan kita akan jual balik di kawasan
38. So jangan risau. Mentu cakap beli masa down uptrend lagi seronok beli daripada downtrend. Just kita orang kata beli aset dengan mahal tapi kita akan dapat orang kata profit. So boleh enjoy lah kita punya profit. Boleh create more dana untuk kita buy untuk later. So itu yang tu nampak. So tengok price ni momentum yang kuat untuk ini. Tengok agak kuat untuk momentum untuk break. So adakah berlaku? Sebab cakap Torasai dah berlaku ni. Tu nampak ada petanda. Mungkin anda masa tengok tu punya release video ni, mungkin price tu dah buat higher high. So bila buat higher high, jangan risau, jangan FOMO lagi, biarkan kita tunggu retestment barulah buy. So sama juga untuk coin lain pun, kiranya Bitcoin melakukan peningkatan, so jangan risau, all coin lain pun akan melakukan peningkatan. So very good untuk portfolio katnya. Macam cakap, portfolio tu dah pun 30%, hampir ke 35% dropping negative profit untuk 5 angka tu punya portfolio tu. So sekiranya berlaku pengintai ni adalah orang kata sedikit release lah, orang kata sedikit pengubat untuk dia punya mental. Bila price itu naik balik, macam cakap sekiranya price itu naik ke dah hampir ke 30 ke 38 ke 41 je, Zul akan profit balik untuk portfolio tu almost 5% 5% positive profit. So bayangkan kat sini Zul 30%, bila price naik sini Zul akan profit balik 5%. Walaupun Zul punya Bitcoin di 52% perlu naik, tapi sebabkan divide kan portfolio tu, bukan Bitcoin je, di Ethereum ada, BNB, so yang altcoin lain pun melakukan peningkatan. Sebab itulah total tu punya portfolio akan kembali positif. Walaupun Bitcoin tu masih dalam negatif, tapi portfolio tu dah pun positif. Sebab apa? Dia divide kan dia punya portfolio. So tak berharap kepada satu coin. Yes, dia punya percentage paling besar adalah Bitcoin, tapi untuk altcoin lain pun macam cakap, bila BTC melakukan peningkatan, altcoin lain pun juga akan melakukan peningkatan. So guys, let's go, kita tengok apa yang akan berlaku. Adakah ini yang buran yang berlaku untuk terus melakukan all time baru, ataupun ini adalah bootstrap. Jika price masih lagi terperangkap antara 40 dan 30. So berhati-hati untuk buy sini. Masa buy ni kita akan buy dollar cost average sampai betul-betul break 42, barulah kita akan buy untuk dan kita tak jual lah, kita long term, dan kita akan ambil another cara untuk take profit. Nanti tu akan ajarkan cara mana untuk profit bila kita berlaku buran. So kat sini jika hati-hati, sebab apa, jangan sebelum ni kita pun dah ada price itu daripada 30 naik sampai 40, kemudian apa kita tengok price tu terus jatuh ke bawah. So cakap jangan FOMO. Price itu kita beli di kawasan support, so sekarang kita berada di kawasan resistance, tak ada di kawasan support pun, tak ada kawasan pembelian. Kita perlu untuk price buat another support, resistance minor support sebelum price melakukan kita buat pembelian dalam market. So apa, tunggu saja dalam market. Untuk coin lain seperti akan melakukan peningkatan juga, tak masalah. So untuk hari ni tengok ada sedikit, untuk pagi ni sedikit momentum kekuatan untuk naik. So expected mungkin hari Isnin ni kita akan ada buat higher high, kemudian hari Selasa Rabu kita akan drop ke bawah untuk close kita punya kita close kita punya gap ini. So higher high, kemudian close bawah, very good, dan kita beli buy kat sini, dan expected price baru akan melakukan ke atas. So jangan buy ni sampai 34, expected tu bumi kita akan boleh nampak untuk retestment ataupun ke 31, 30. So very good position untuk buy, sebab apa, di almost ke kuasa support kita di 30k. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, dan bantu tu untuk share video tu untuk lebih banyak ramai yang dapat menonton. So hopefully bantu tu dapat 1k subscriber, dan tu akan share punya portfolio. Anda boleh tengok saja detail tu punya portfolio. So guys, please like, please subscribe. Jumpa lagi di malam nanti untuk review. So hopefully kita tengok apa yang berlaku hari ni. Tu akan update sentiasa di Facebook. So sekiranya ada pergerakan menarik. So guys, see you again. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.